أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita keizinan dan kesempatan untuk kita sama-sama menghadirkan diri menunaikan solat fardu jamaah, kemudian duduk seketika menunggu waktu Isya untuk kita sama-sama meluangkan masa mentadabbur ataupun melihat dan juga mempelajari bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita sambung sesi tahsinul Quran ataupun talaqi pengajian kita, iaitu surah At-Tin, muka surat 597. Tuan-tuan, puan-puan yang berkelapangan boleh mendapatkan ataupun buka Al-Quran masing-masing, muka surat 597 surah At-Tin, ayat yang pertama, insya-Allah. Jadi boleh ikut bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat pada ayat yang pertama, wattini wazzaitun. Pada kalimah wattin atau wa'attin, wa dibaca dengan nipis, jangan terbaca dengan keadaan tebal. Watti, bukan wa. Okey, nipiskan bacaan waw kerana dia huruf yang nipis dan disebut dengan keadaan nipis. Kemudian dimasukkan ke dalam alif lam ta, iaitu alif lam syamsiyah bertemu dengan huruf ta di situ, maka terus dimasukkan ke dalam huruf ta. Tidak boleh dibaca dengan alif lam qamariyah. Contoh walti. Di sini ada berlaku kesilapan di kalangan kita, ada yang membacakan dengan keadaan tersebut, maka di situ bacaannya tidak tepat. Di sini perlulah membaca dengan alif lam syamsiyah, maka dimasukkan terus. Jadi tuan-tuan puan-puan, Quran kita ni telah dimudahkan dengan tulisan ataupun dia punya sifir-sifir tertentu. Jadi tuan-tuan tak tahu adakah huruf tersebut alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah, maka kita dimudahkan dengan tanda syaddah. Okey, tuan-tuan puan-puan, lihat pada huruf ta ataupun huruf selepas alif lam mati, kan? Alif lam, kemudian lihat pada huruf tersebut. Jika huruf tersebut ada syaddah, maka masukkan terus. Okey. Dan juga satu lagi keadaannya alif lam qamariyah. Contoh alif lam qamariyah, huruf lam selepas alif tersebut, alif lam, huruf lam tersebut akan ada tanda sukun ataupun si terbalik. Kebiasaan dalam Quran akan ada tanda sukun ataupun tanda mati itu ataupun si terbalik. Contoh kita lihat pada ayat yang keempat. Lihat pada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insan, kan? Laqad khalaqnal insan, al-insan. So jadi di situ ini dinamakan alif lam qamariyah. Okey? Sebab apa? Sebab di situ tidak diberi tanda syaddah pada hamzah tu. Okey. Jadi di situ dimudahkan jika bacaannya ada mati pada lam, dekat atas lam tu ada mati seolah si terbalik tu, maka perlu dijelaskan. Contoh laqad khalaqnal in. Okey? Maknanya tak ada syaddah dekat hamzah. Jadi kalau ada syaddah dekat huruf selepas lam tu, maka masukkan terus. Ini dinamakan apa ni, ataupun dimudahkan dalam tulisan untuk bagi mereka yang mungkin tak boleh nak hafal, Ustaz. Contoh susahlah nak hafal, Ustaz, alif lam syamsiyah, kan? Ada berapa huruf? Alif lam qamariyah ada berapa huruf? Banyak. So jadi kat situ dimudahkan. Kalau nampak sahaja syaddah ataupun tasydid, so di situ masukkan terus ke dalam huruf tersebut. Jika tidak nampak syaddah, nampak lam tersebut mati, ada sukun, matikan lam tersebut. Okey? Jadi berbeza. Okey, baik. Kita kembali, wattini wazzaitun. Maka di situ bacaannya perlu dimasukkan terus kepada ta. Okey? Wattini, cuba. Wattini. Good. Okey, watti, kemudian ta baris bawah nipis. Watti. Jangan ada yang tertebal sampai bunyi macam ta. Watti, gauti, watti.
Tatitu, nipis saja. Kemudian ti baris bawah, dan kemudian mad asli, kemudian ni baris bawah, kita ada masalah. Kemudian wazzaitun, wazza, okey, waw, alif lam, kemudian zai, sama juga asyamsiyah. Okey, dekat alif, dekat atas lam tersebut ada tak si terbalik ataupun sukun? Tak ada kan? Maka di situ ianya bukan alif lam qamariyah, ianya syamsiyah, masuk terus ke dalam zai. Okey, cuba wazzaitun, cuba wazzaitun. Bagus. Jika sesiapa yang ataupun di kalangan kita terbaca dengan huruf zal yang kecil, ini yang panjang ni panggil zai, zai, banyak getarannya, macam lebah, kan? Tapi kalau huruf zal yang kecil tu sangat sedikit getarannya. Kalau tertukar, maka kesalahan besar berlaku di sini. Contoh, wattini wadzai, wadzai, salah. Jangan baca begitu, banyakkan lebahnya. Wazzaitun. Okey. Kemudian matinya ya, zaitu, zai. Jadi di situ za berbaris atas jumpa dengan ya mati. Ya mati sebelumnya baris atas, maka perlu dibaca dengan harful lin. Lin bermaksud lembut. Maka di sini jangan keraskan bacaan kita. Wattini wazzai, zai, bukan zai, zai, lembutkan. Kayak lantunkan atau lenggokkan dia. Wazzaitun, cuba 1, 2, 3. Wazzai. Okay, good. Di situ dipanggil harful lin, huruf lin, maka dilembutkan. Kemudian tun, ta berbaris depan, maka muncungkan mulut. Huruf-huruf, setiap huruf yang berbaris hadapan dhammah perlu muncung untuk kita menyempurnakan sebutan huruf tersebut. Kalau tak muncung, takut-takut jadi lepeh. Contoh, wattini wazzaitun, tun, kan? Kurang cantik. Jadi muncungkan betul-betul. Wattini wazzaitun. Cuba 1, 2, 3. Wattini wazzaitun. Okey, tun, ya. Mati dengan waw dan nun. Di situ mad arid lisukun. Jadi kaedah mad arid lisukun boleh baca 2 harakat atau 4 atau 6. Jadi kaedah mad arid lisukun ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan mula dengan 2, maka semua dibaca dengan 2. Kalau tuan-tuan mula dengan 4, 4 semua. Kalau dengan 6, 6 semua. Kenapa di situ perlu membaca begitu? Sebabnya kita nak mencantikkan bacaan kita. Maksudnya bacaan yang ada sistem, okey? Bacaan yang ada sistem dan ada tertib. Boleh je kita nak baca mad arid sukun. Contoh, wattini wazzaitun. Okey, panjang kan? Kemudian waturi sinin, pendek pula. Boleh, tetapi kurang baik. Sebab apa? Dia tidak menjaga tertib. Boleh di situ. Cumanya lebih baik dan lebih cantik dia menjaga tertib. Kalau nak baca 4, 4 semua, 6, 6 semua, 2, 2 semua. Okey? Baik, sambung. Waturi sinin. 1, 2, 3. Waturi sinin. Okey, wa nipis, ta tebal. Di sini banyak berlaku kita terbaca dengan waw tebal. Sebab apa? Terpedaya dengan ta yang tebal. Contoh, watu, bukan wa, nipis kan? Wa, cuba. Watu, wa nipis, kemudian ta tebal.
Waturi. Ra baris bawah nipis, jangan ada yang terbunyi waturi ri. Jangan adakan ataupun jangan tersebut atau terbaca dengan ra English. Kita kadang-kadang baca Quran, kita memasukkan slang ataupun bunyi English. Contoh waturi si kan. Sorry tak boleh tuan-tuan. Apabila Quran asingkan sebutan ataupun slang Quran ialah Arab, so maksudnya di situ cuba dapatkan bagaimana bunyi Arab. Okey, waturi sinin. Kemudian si baris bawah nipis, kemudian ada panjang dua harakat, mad asli ataupun mad tabi'i, kemudian nin, mad arid disukun. Okey, tak ada masalah. Sambung ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Wa hadza, tiga-tiga nipis. Wa hadza. Okey, jangan dibaca dengan tebal. Wa hadzal, wa hadzal. Cuba 1 2 3. Wa hadzal. Zal dibaca dengan nipis, kurangkan ataupun sedikit sahaja getaran lebahnya, jangan sampai wahazal, maka salah. Apabila huruf bertukar dengan huruf yang lain, maka kesalahannya besar. Sebab apa? Boleh merubah makna. Wahadzal, pelat zak, zal, matikan dengan alif lam, kemudian baladil amin. Wa hadzal izhar, mati dengan lam. Di sini kita jumpa al-qamariyah, alif lam qamariyah. So tulisannya tak ada syaddah pada ba tersebut, dia ada sukun ataupun tanda mati pada lam. So kaedah tulisan Quran kita telah memudahkan kita sebenarnya. Cuma tuan-tuan puan-puan yang kadang-kadang terlepas pandang ataupun mungkin tidak ambil berat lah. So dia dah memudahkan. Kalau tak nak hafal huruf-huruf qamariyah, huruf-huruf syamsiyah, hafal sifir dia je. Hafal bagaimana ada sukun dan ada syaddah. Wa hadzal baladil, bala dipis, kemudian dal baris bawah dimatikan juga dengan alif lam, dil amin, dil nipis. Dil amin. Ayat yang ketiga ni pun tak ada masalah, semua dah insya-Allah semua dah boleh sebut dengan baik. Sambung ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. La nipis, la, kemudian qaf bari atas tebal, laqa. Cuba laqa, matikan dengan dal, laqad kha. Dal di sini di tengah-tengah kan, dia mati di tengah-tengah ayat, maka qalqalah dia, lantunan dia kecil, sughra. So di situ jangan terbuat tebal. Laqad khala, laqad khala. Kalau ada yang baca begitu, berlaku kesilapan kecil. Dia tidak dianggap besar, hanya kecil saja, cuma jangan buat. Bagi kita yang dah tahu, jangan buat. Laqad khalaqna. Cuba laqad khalaqna. Kha berbaris atas dan ianya perlu ditebalkan. Kha. Ramai di kalangan kita yang menyebut kha, kemudian huruf ra, kemudian huruf yang lain apabila berbaris atas dia termuncungkan mulut. Contoh kho, ro, so, do, to. Walhal ianya berbaris atas, bukannya berbaris hadapan, dhammah. Kita dah sebut sebelum ni, huruf yang berbaris dhammah sahaja yang boleh muncung. Itu kaedah dia. Bila huruf berbaris depan dhammah muncung, dan juga idgham bertemu waw muncung. Tetapi berbaris
berbaris atas, berbaris bawah tidak boleh muncung. Kalau termuncung salah, tetapi kesalahan kecil. Baik, cuba. Laqad kha, 1 2 3. Laqad khalaqana, khala, la nipis, la, matikan dengan qaf. Laqana, laqana, khalaqana. Good. Kemudian matikan dengan alif lam. Laqad khalaqanal, 1 2 3. Nal insa. Okey, nal izhar dijelaskan nal, kemudian hamzah baris bawah i bertemu dengan nun mati, kemudian sin. Di situ dipanggil ikhfa. Okey, ikhfa. Maka standby. Istilah lain daripada sembunyikan, maka standbykan lidah kita dekat huruf sin. Okey, apabila ikhfa, istilah lain bagi sembunyi ialah standby nak sebut huruf tersebut. Okey, contoh, laqad khalaqanal insa, lidah duduk dekat makhraj sin, standby nak sebut, itu dinamakan ikhfa. Ataupun sembunyikan dekat huruf sin disebut, baru betul dan bacaan kita tepat. Apabila ataupun dikala sesiapa yang membaca ikhfa tetapi lidahnya tak duduk atau sembunyikan pada huruf selepas nun atau tanwin tersebut, maka kurang tepat. So kena standby dekat huruf yang nak sebut tu. Laqad khalaqanal insa. Cuba. Laqad khalaqanal insa. Okey, sebab apa? Ramai yang masih lagi mungkin tak dapat cara bacaan ataupun mungkin tak tahu. Semua ikhfa dibaca bunyi sama. Contoh, semuanya bunyi seolah-olah macam standby dekat kaf. Laqad khalaqanal kan, banyak begitu. Ataupun wamangka, wamang. Ataupun ada ayat yang lain, contoh untha. Okay? Nun mati bertemu tha. Untha patutnya standby dekat tha, tetapi dia tak standby, maka berbunyi lain. Salah. Okay? Itu ikhfa, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan puan-puan dapat membaca ataupun jaga sebutan ikhfa, insya-Allah cantik bunyinya. Laqad khalaqanal insana, 1 2 3. Good. Insa nafi. Okay, na tak ada masalah, nipis. Fi. Okay, baris bawah dan panjang. Ahsani. Okay, matikan dengan ha pedas. Okay, jangan terbaca ataupun terkeluar ha tebal, ataupun juga kha. Ada di kalangan kita kadang-kadang sebut ha nipis macam ada geseran kha. Contoh, fi salah. Ataupun fi ahsani dia tertukar pada ha simpul, ha tebal, maka bacaannya salah. Okey, nipiskan ataupun matikan dengan ha pedas. Fi ahsani. Cuba 1 2 3. Fi ahsani. Good. Kalau ada bunyi bunyi lembut dan juga bunyi pedas angin dia, maka di situ bacaan tuan-tuan puan-puan insya-Allah betul. Okey. Kemudian sani nipis, sa nipis, ni baris bawah pun nipis. Taqwim, ta nipiskan dulu. Okey, ta nipiskan dulu. Sebab apa? Takut tertebal dengan qaf. Okey, kebiasaan macam tu. Kalau jumpa huruf qaf selepasnya, sebelumnya jaga
jaga nipiskan, takut dua-dua tertebal. Contoh fi ahsani taqwi, ta keto, taqwim. Cuba taqwim. Okey, ta nipis, matikan dengan qaf di tengah-tengah, mati qalqalah surah kecil, kemudian waw baris bawah dimatikan dengan ya dan mim, iaitu mad arid. Okey, cantikkan lagi. Taqwim. 1 2 3. Taqwim. Bagus. Okey, di hujung-hujung ayat ni tuan-tuan perlu jelaskan huruf di hujung ayat. Kalau mati dengan mim, datangkan mim mati. Kalau matikan dengan nun, datangkan nun mati. Ramai di kalangan kita apabila mati di hujung ayat, hurufnya tak bunyi. Contoh fi ahsani taqwim. Habis. Nafas dah habis, bunyi pun dah habis, tapi hurufnya tak timbul. Maka di situ berlaku kesalahan. Sebab apa? Dia tak jelaskan huruf yang mati. Dia memang mati, tetapi perlu jelaskan huruf apa yang mati di situ. Okey? So ambil balik, cantikkan. Fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Bagus. Kemudian thumma radadnahu asfala safili. Thumma, tha baris depan, baris dhammah nipis, tha disebutkan dengan pelat s, tha, thumma. Kemudian masuk ke dalam mim musyaddadah. Mim syaddah tu gunnah 2 harakat. Thumma. Kemudian ma baris atas nipis, ra baris atas tebal, radadna. Okey, da baris atas nipis, kemudian matikan dal, kemudian na panjang, kemudian hu baris depan, asfala sa, jangan terbaca dengan qalqalah, asfa. Okey, tarik kan, tekan, tarik sin tersebut, asfa. Cuba asfa. Good. Kalau kita tak tahan sin tu, kita terlepaskan, maka berlaku qalqalah. Asfa, as tu yang tak nak. Okey, asfa. 1 2 3. Asfa. Good. Asfala safilin. Okey, tak ada masalah. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Okey, illa alladhi, hamzah baris bawah, matikan, masuk ke dalam lam, illa, kemudian terus masuk ke dalam lam yang lagi. Okey, tengok, lam alif dia dah tak kira. Jangan ada yang baca panjang illa alladhi, tak ada. Sebab apa? Dia akan tengok pada huruf selepasnya, ada tak syaddah. Okey, illa, masukkan ke dalam alif lam. Lam tu alladhi, illalladhi, itu bacaannya, illalladhi. Kemudian dal baris bawah nipis, sebut dal betul-betul, alladzina amanu. Okey, ada mad asli di situ, ada alif, kemudian ma nipis, nu 2 harakat, wa amilu, wa nipis, ain pun nipis, mim baris bawah nipis, lu. Okey, wa amilu, jika kita lihat di situ lam baris depan dan dhammah, kemudian ada waw kan, kalau ikutkan 2 harakat. Tetapi di sini kalau berhenti di situ, ya, kita baca 2 harakat. Illalladzina amanu wa amilu. Contoh, berhenti kan, kita panjang. Tetapi kalau sambung, illalladzina amanu wa amilus, dah tak ada panjang. Sebab apa? Dia masuk kepada kalimah salihat kan, as-sa, lussa, dia dah tak boleh panjang. Wa amilus, salah. Okey,
maka masuk ke dalam sad tersebut. Wa amilus sa, kemudian sad baris atas tebal, jangan ada yang terbaca nipis. Wa amilus so ataupun salah. Milus sa baris atas tebal dan tak boleh muncung. Cuba tuan-tuan perempuan mungkin dah lama, Ustaz agak sukar lah Ustaz nak baca muncung tak muncung ni, nak jaga. Okey, tak apa, mungkin dah bertahun berpuluh tahun baca dengan dah terbiasa muncung kan, asal tebal je muncung. So jadi kat situ kita nak dapatkan ataupun nak lebih bacaan kita yang terbaik dan juga bacaan yang betul, maka di sini bacaan yang tepat tidak boleh muncung. Maka cuba, mungkin belajar hari ini tidak dapat hari ini, tetapi dalam keadaan kita cuba insya-Allah satu hari lambat laun akan boleh juga dalam bacaan kita muncung atau tidak muncung. Tak apa tuan-tuan, kita ambil yang betul, kaedah yang betul. Cuma dapat tu lambat atau cepat, sabar tuan-tuan ya, insya-Allah mungkin akan dapat juga nanti. Maka tak boleh baca muncung huruf yang tebal berbaris atas. Okey. Wa amilus salihati. Okey, falahum, fa nipis, lam nipis, kemudian ha baris depan. Okey, ini muncung tuan-tuan hu. Betul-betul. Hum, H-U-M. Falahum. Jangan ada baca H-O-M. Falahum. Tak cantik. Apabila baca dengan falahum, H-O-M, kurang cantik. H-U-M. Falahum baru cantik. Sebutan dia. Falahum izhar, jelaskan. Falahum ajrun. Okey, jim mati di tengah-tengah qalqalah surah. Ajrun. Cuba ajrun. Okey, ra berbaris. Okey, tengok ra tanwin tu. Tanwin ra. Dan kemudian jumpa dengan ghain, iaitu di sini izhar. Cumanya run tu, run perlu ditebalkan sebab dia berbaris depan. Ajrun, tidak boleh baca contoh ajrun, run nipis. Maka apabila siapa yang membaca dengan nipis, berbaris atas dan berbaris depan kurang tepat. Okey, perlu tebalkan, full mouth, tebal. Ajrun gha. Cuba 1 2 3. Ajrun gha. Okey, kemudian ghain. Ghain baris atas, ghairu. Ni sama dengan apa ni? Al-Fatihah kita. Al-Fatihah ghairil kan? Ghairil maghdu. Di sini lain. Di sini baris depan ghairu, tapi sama je. Sebutan sama, cumanya baris dia beza. So buat betul-betul. Falahum ajrun ghairu mamnun. 1 2 3. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ghain baris atas gha. Cuba gha. Okey, ghain dengan kha sama makhraj tuan-tuan, sama makhraj. Cumanya perlu elakkan, jangan terbunyi kha dekat ghain. Sebab ada orang yang baca ghain ada bunyi kha. Contoh falahum ajrun khai. Dia ada banyak, dijelaskan geseran kha tu, maka salah. Okey, sebab apa? Makhraj sama, semuanya tekan dan lepas saja. So jaga ghain betul-betul. Ghairu mamnun. Okey, mamnun tak ada masalah. Sambung ayat ketujuh, fama yukadzibuka ba'du bidi fama. Okey, tak ada masalah. Yukadzibu, yu baris depan, kaf baris atas, nipis, masuk ke dalam dal. Yukadzibu, jangan terbaca fama yukazzibu, salah. Sebab apa? Dibaca dengan zai. So baca dengan zal, nipis. Yukadzibuka ba'du. Cuba yukadzibuka ba'du. Okey, baca ain mati ya. Ain
betul-betul jangan termasuk ke hidung. Di kalangan kita ada yang cuba nak bunyi macam ain ain orang Arab kan, tapi dia terlebih sampai ke hidung. Fama yukadzibuka lebih sangat sampai ke hidung, maka salah. So dia ringan saja ain. Okey, sebut ain betul-betul dikerongkong. Ba'du, cuba ba'du biddin. Okey, biddin tak ada masalah, masukkan ke dalam dal, kemudian sebut din. Last sekali, alaisallahu biahkamil hakimin. Hamzah dipis, laisallah. Okey, laisa harful lin, lam bertemu ya mati, lay nipis, lembut, laisa. Kemudian masuk ke dalam kalimah Allah, sallah. Okey, sa nipis, kemudian masuk dalam kalimah lafzul jalalah Allah, tebal. Cuba sallah, jangan bunyi sallah ke sallah. Alaisallah, good, tebal alaisallahu. Cuba alaisallah biahkamil hakimin. Okey, di sini tak ada kata apa hukum-hukum yang agak berat. So semua ringan saja. Jelaskan ha mati, ha pedas. Biahkamil hakimin. Alhamdulillah. Okey, kita selesai satu surah. InsyaAllah kita sambung pada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada bulan hadapan InsyaAllah. Baik tuan-tuan, yang baik itu datang pada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, kesilapan hanya datang pada saya sendiri. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesilapan di atas penyampaian saya yang ringkas ini, masa yang terhad. InsyaAllah kita jumpa pada bulan hadapan untuk seterusnya. Jadi tuan-tuan, selepas Isyak nanti, sebelum Isyak nanti kita akan ada wakil daripada My Fun Action, iaitu NGO yang akan ke Turki. Yang sekarang ni Turki berlaku bencana alam kan. So jadi insyaAllah pada malam ini kita akan adakan solat ghaib dan juga solat hajat, dan juga akan ada sedikit penyampaian daripada NGO tersebut sebelum solat Isyak nanti insyaAllah. Subhanallah walhamdihi, subhanakallah walhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.